Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matrang. Tumpuan berita. Teknologi 5G dijangka dapat menyediakan tahap kelajuan internet lebih tinggi berbanding teknologi generasi terdahulu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata ia membolehkan pemindahan data yang lebih pantas sekaligus membantu menangani risiko bencana yang dihadapi dengan segera. What I'm saying here is any disaster you must have the data in advance. And this data comes from convergence of data. And you manage the convergence of data in order to inform and engage people who are within that particular vicinity. And that data will be in laid form, so that when you get access to it, you got the right data, and the next thing is how you use the data to reduce your risk. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan pelancaran Transcend Sarawak 2022 di Tegas Digital Village, Samajaya High Tech Park, Kuching pada Rabu. Premier Sarawak menambah kerajaan Sarawak turut komited meningkatkan pembangunan infrastruktur internet 5G untuk mendapatkan data yang tepat. Because as you know, we have 3G, you have to change the device, change the equipment to 4G. It takes time, but then if we can, for a developing country like us, we go straight, leapfrog to 5G. Of course, it costs money. But we have to find money untuk naikkan dia punya speed. Otherwise, this thing won't work. It has to be real time, and you can only react when you got the right data. Otherwise, the action for you to reduce risk will be maybe 1 hour or 3 hours late. And then whatever action you want to put in place maybe tidak sesuai lah. Dalam program sama, Premier Sarawak turut menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU antara SMA dan Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM serta SMA dan Malaysia Smart Cities Alliance Association MSCA. Turut hadir Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM Profesor TS Dr. Ruzairi Abdul Rahim, Pengurus Besar Lembaga Multimedia Sarawak SMA Dr. Zaidi Razak dan Pengerusi Malaysia Smart Cities Alliance Association MSCA Dr. Raslan Ahmad. Dalam sidang media selepas itu, Premier Sarawak memaklumkan Sarawak bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM melalui Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC bagi peralihan ke arah teknologi 5G berkenaan. Kita telah bekerjasama dengan pihak MCMC juga menerusi SMA dan juga SDEC ya. Ini berkendakkan peruntukan yang agak besar. Jadi kita ada joint approach untuk kita mewujudkan infrastruktur yang penting, termasuklah kelajuan internet. Tadi disebut visual untuk kita mendapatkan data yang tepat. Kalau dia data itu datang lambat, keadaan sudah berubah. Dia mesti real time. Sebab itu kelajuan internet kita hendaklah berupaya ke peringkat 5G. Dalam program berasingan, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada PTT Exploration and Production PTTEP Thailand di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Menteri Rawan Chaikul ketika ditemui berkata tujuan kunjungan tersebut adalah untuk membincang mengenai kolaborasi bersama Kerajaan Sarawak dan Petros bagi merealisasikan Sarawak dalam mencapai matlamat ekonomi hijau.
And Premier encouraged us to look at the green economy. And that's also our strategy. We like to help to work together collaboratively to help Sarawak to go into using the renewables, hydrogen as a target, but we can use the hydropower to go into a future form of energy, which is the renewables, going to hydrogen, going to ammonia, and so on. So we will not only producing gas, but we will work very closely with Petros and the Premier and to go into the clean economy. Selain itu, katanya pihaknya juga melihat kepada peluang pekerjaan yang dapat diberikan kepada rakyat Sarawak di mana PTTEP akan membuka satu tapak pembinaan di Bintulu. Tambah beliau, pihaknya merancang untuk mengadakan program bagi melatih rakyat Sarawak untuk bekerja dengan PTTEP yang bukan sahaja menekankan kepada penerokaan dan pengeluaran gas sahaja tetapi turut mensasarkan ekonomi hijau di negeri ini. Laporan seterusnya. Buku statistik subnasional adalah rujukan yang penting kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN di negeri ini bagi merancang pembangunan yang bersesuaian di konstituensi mereka. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata, menerusi maklumat dalam buku tersebut, ia akan membantu mereka untuk menyusun strategi serta pendekatan bagi membantu rakyat di kawasan masing-masing. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Departemen Statistik kerana membuat kompilasi, mengumpulkan dan mengaturkan, menyusunkan statistik-statistik ini dan diberi balik kepada hadirin yang berhormat, kepada rakyat untuk kegunaan yang berhormat dan rakyat. This information and statistics come from the people. Goes back to the people through you, to enhance you, to facilitate you to do your work. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan buku statistik subnasional DUN kepada adun-adun Sarawak di bangunan DUN Kuching pada Rabu yang turut dihadiri oleh Setiausaha DUN Sarawak Pele Peter Tinggom. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia menambah peranan ADUN adalah penting terutama sekali dalam membantu ahli parlimen di setiap kawasan lebih-lebih lagi apabila pilihan raya umum yang akan diadakan tidak lama lagi. Jelasnya statistik ini adalah bersifat neutral dan tidak memihak kepada mana-mana parti di dalam negeri ini dan ia terpulang kepada setiap ADUN itu sendiri untuk menggunakan serta memanfaatkan maklumat yang terkandung dalam buku tersebut. Berita selanjutnya, inovasi merupakan kunci kejayaan sesebuah organisasi dan melonjakkan kedudukan negara serta meningkatkan daya saing di peringkat global. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Mazuki berkata, bagi mengekalkan peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkesan, inovasi perlu diterapkan oleh setiap sektor perkhidmatan awam di Sarawak bagi memacu daya saing pada peringkat yang lebih tinggi. Oleh yang demikian adalah penting sekali lagi bagi sesebuah jabatan perkhidmatan awam untuk melakukan penanda aras kepada amalan-amalan terbaik di tingkat negeri, nasional dan antarabangsa dan seterusnya bersaing menjadi salah satu yang terbaik di tingkat antarabangsa. Beliau berkata demikian dalam Majlis Amanat Perdana kepada Pegawai dan Kaki Tangan Jabatan Tanah dan Survey JTS sempena HITS 2022 di Kuching pada Rabu. Tambah beliau, penyampaian perkhidmatan yang cemerlang dapat dilihat dari konteks kerja berpasukan oleh anggota penjawat awam dalam menyumbang tenaga serta kemahiran bagi mendorong kepada pencapaian objektif organisasi. Konteks kerja berpasukan ini juga harus diterapkan antara jabatan. Begitu juga antara kita dengan anggota ahli-ahli politik kita, kepimpinan politik kita. Kita tidak dapat lari daripada bekerjasama dengan kepimpinan politik kita. Sebab apa juga tindakan yang kita lakukan harus memerlukan kerjasama daripada seluruh anggota perkhidmatan awam. Sebab itulah saya menekankan bahawa tugasan kita memerlukan rakan-rakan penjawat awam Sarawak untuk bekerjasama memiliki tenaga kepakaran pengetahuan bagi melaksanakan tugas dan menyampaikan perkhidmatan yang cemerlang.
Kepaparan berikutnya selepas 2 tahun menyepi susulan penularan wabak COVID-19, Regatta Sarawak Festival Tebingan Kuching 2022 kembali berlangsung pada 28 Oktober hingga 6 November depan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata lebih 2,000 pekayuh dari 16 negara dijangka bertarung merebut gelaran juara dalam pelbagai kategori yang dipertandingkan. Katanya perebutan gelaran Raja Sungai pasti akan menjadi tarikan utama bagi Regatta Sarawak Festival Tebingan Kuching 2022. It's a very, very big event. It's the largest that we have organized, I think, which will involve 16 nations. 16 nations. There will be almost 2,000 foreign paddlers coming into Sarawak. All the rooms, hotel room, taken up in Kuching. Adalah Britain, United Kingdom, Georgia, we have got Cyprus, Italy, we have got United States of America, we have got Australia, we have got the Philippines, we have got from Singapore, we have got from Thailand, Netherlands, Indonesia, Brunei Darussalam. We even have got a team from Iran, United Arab Emirates, from Bangladesh, and from Malaysia. Malaysia is participated by many states, from Penang, from Perak, from Kuala Lumpur, from Sarawak, from Sabah. Hadiah-hadiah termasuk piala dan wang tunai akan diaturkan bukan pada hari perlombaan, ia akan dibuat pada hari penutupan iaitu pada 30 hari bulan Oktober bertempat di Pullman Hotel di Bidang during the dinner. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di pejabatnya di Kuching pada Selasa. Sementara itu, beliau memberitahu penganjuran kali ini mendapat sokongan yang luar biasa daripada para penaja. Antaranya adalah Petra Energy Berhad dengan tajaan berjumlah RM100,000, JX Nippon Oil and Gas Exploration Malaysia Limited RM30,000, Sapura OMV Upstream Sarawak Incorporation RM30,000 dan Sarawak's Sdn Berhad RM30,000. Selain itu, ujarnya Yayasan Sarawak Borneo Housing and Mortgage, SGOS Capital Holding, Hardwood Timber, Sdn Berhad serta Petronas juga memberi sumbangan. Tinggi-tinggi terima kasih kepada penaja-penaja sedikit sebanyaknya who's always been with us. We also hope for more support from the corporate sectors. We still have got a long time. They can always call us up. We will make note of whatever they donate to us if they want to be given the publicity. Dalam sidang media sama, beliau meminta syarikat-syarikat penerbangan untuk tidak menukar sebarang status perjalanan menjelang penganjuran Regatta Sarawak yang dijadualkan pada 28 Oktober hingga 6 November ini. Menurut beliau, kos melancong semakin meningkat dari masa ke semasa dan setengah pengunjung telah merancang percutian dengan menempah tiket penerbangan lebih awal. Who are flying, they have pre-booked lama, kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, just to catch up on that lower fare. So I think quite a number of these team that are coming over, they have already pre-booked. What I'm worried, their flights will be cancelled to few days later, and then it will definitely disturb the pre-arrangement because we have got special lane for at the airport. I'm specifically make special lane for those coming in, make them feel good when they come down here. Immigration pun siapa-siapa yang masuk itu special lane. How do you feel when you come into a country? Wow, all those who come in, it will come to waste if the flight gets cancelled. Beralih ke laporan Sukma KL 2022, kerajaan negeri akan mempertimbangkan untuk memberi ganjaran setimpal kepada setiap atlet yang berjaya mengharumkan nama Sarawak. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, setiap atlet perlu berjuang habis-habisan untuk memastikan pingat dalam genggaman. As I had mentioned, I would love to see surprises. I'm very, very sure Abang Jo, our Premier, mahu melihat kemenangan. Kita akan tahu bagaimana hendak menghadiahkan kepada mereka yang membawa kecemerlangan dan kemenangan.
Don't think about how much the state is going to give. Just fight for glory. After that, then we will reward you accordingly, insyaAllah. Sementara itu, Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemu bual beberapa atlet sukma yang menyatakan sangat teruja dan bersemangat untuk membawa nama Sarawak di pentas Sukma KL 2022. Sukma tahun ni sukma pertama saya masuk. Tapi saya rasa yakin jugalah nak emas ni. Dalam 80-90% lah. Kalau tak ada masalah boleh emas. Tapi yang boleh jadi masalah ialah dalam pengalaman atlet lainnya. Atlet lain yang saya akan lawan lah. Sebab diorang semua tua dari saya. Saya baru umur 16. So mungkin kalah pengalaman lah. Tapi tak ada masalah. Dan nak tanya pasal peluang pada tahun tu ialah amat luas kerana daripada segi performance, daripada segi training, semua dengan lebih teratur dengan segi tournament. So peluang memang ada gol di tangan Sarawak. Saya dari penembak daripada pasukan Sukma Sarawak. Jadi untuk acara 25 meter pistol wanita dan 10 meter pistol wanita, saya mengharapkan semoga pasukan saya dan saya sendiri boleh buat yang terbaik lah untuk dapatkan medal. Dan tambahan, ini adalah Sukma terakhir saya. So saya harap semua orang boleh menyatakan sokongan dan mendoakan kami lah untuk berjaya. Sekian edisi malam bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.